Assalamualaikum, hai semua. Kita berjumpa lagi dalam subtopik unsur dalam kumpulan 1. Itu sama juga salah satu daripada subtopik bab 4 iaitu jadual berkala. So, unsur dalam kumpulan 1 ni pula ia terletak di sebelah kiri jadual berkala. Dan antara unsur yang terdapat pada kumpulan 1 adalah lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan vanadium. Ini semua unsur-unsur yang terdapat dalam kumpulan 1. Okey, unsur kumpulan 1 juga dikenali sebagai logam alkali. Okey, logam alkali. Jika dikatakan dengan logam alkali, maksudnya semua unsur kumpulan 1 terdiri daripada berpejal. Dan seperti yang kamu tahu, unsur-unsur kumpulan 1 mempunyai satu elektron valence. Di antara kegunaan unsur kumpulan 1 adalah lithium digunakan dalam pembuatan bateri, natrium digunakan dalam lampu wap natrium, kalium digunakan dalam pembuatan baja, iaitu baja kalium nitride. Okey, unsur-unsur kumpulan 1 merupakan logam yang bersifat lembut, mempunyai ketumpatan yang rendah dan terapung di atas permukaan air. Selain itu, logam alkali ini juga mempunyai permukaan kelabu yang berkilat pada suhu bilik. Okey, kita nak lihat pula perubahan sifat fizik unsur apabila menuruni kumpulan 1. Iaitu daripada lithium sampailah ke bawah. Yang pertama, apabila menuruni kumpulan 1, jejari atom unsur semakin meningkat. Okey, dapat lihat daripada sini, jejari semakin meningkat. Okey, sama juga ya, dia punya alasan kenapa semakin meningkat. Kerana bilangan elektron semakin meningkat menyebabkan bilangan petala berisi elektron juga semakin meningkat. Okey, seterusnya kita nak tengok takat lebur dan takat didik unsur. Untuk kumpulan 1, takat lebur dan takat didik unsur semakin berkurang apabila menuruni kumpulan 1. So, semakin ke bawah, semakin rendah ataupun berkurang dia punya takat lebur dan takat didih. Okey, apa yang menyebabkan takat lebur dan takat didih dia semakin berkurang apabila menuruni kumpulan 1? Okey, ini disebabkan oleh saiz atom bertambah. So, kita dah bincang tadi, contohnya dekat sini, lithium saiz dia lebih kecil daripada kalium yang bersaiz besar. Okay, yang kedua, ikatan logam menjadi semakin lemah. So, ikatan logam untuk lithium lebih kuat berbanding ikatan logam kalium. Kalium punya ikatan logam semakin lemah. Ke bawah lagilah semakin lemah. So, apabila ikatan logam menjadi semakin lemah, semakin kurang tenaga haba diperlukan untuk memutuskan ikatan logam. Ini menyebabkan takat lebur dan takat didih semakin rendah. Okey, apa itu ikatan logam? Kita akan belajar ikatan logam pada bab 5 nanti dengan lebih terperinci. Okey, tapi yang kamu perlu tahu dulu, ikatan logam ni sebenarnya adalah dia hasil daripada tarikan antara elektron yang negatif ni dengan ion logam yang bercas positif ni. So, semua logam-logam kumpulan 1 ni telah menjadi ion logam bercas positif. So, tarikan antara ion-ion logam yang bercas positif dengan elektron yang berada pada luar ni iaitu electron valence akan menghasilkan ikatan logam. So, ikatan logam bagi lithium lebih kuat berbanding dengan ikatan logam kalium. Seterusnya rubidium, semua cesium semua ikatan logam dia semakin lemah sebabkan saiz atom dia semakin bertambah. Kita boleh lihat dekat sini jarak yang ni lagi dekat, so lagi kuat berbanding kalium antara ion positif dengan elektron valence-nya. Jarak yang ni lagi jauh, so dia punya tarikan dia kurang. So, lagi kurang tenaga haba diperlukan untuk memutuskan ikatan logam.
Okey, seterusnya kita nak tengok sifat kimia unsur kumpulan 1. Okey, sebelum ni adalah sifat fizik, yang ni pula adalah sifat kimia. Okey, semua unsur kumpulan 1 ia mempunyai satu elektron di dalam petala valence. Dalam tindak balas kimia, atom ini menerima satu elektron dan membentuk ion bercas positif 1. So dekat sini kamu boleh lihat semua unsur kumpulan 1 mempunyai satu elektron valence. Dalam tindak balas kimia ini nanti, elektron valence ni akan didermakan. Bila dia derma, semua lithium, natrium, kalium akan jadi positif. Li positif, Na positif, K positif. Okey, seterusnya kita nak lihat apakah yang akan berlaku sekiranya unsur-unsur kumpulan 1 ia bertindak balas dengan air, gas oksigen dan klorin. Tapi kita akan lihat dulu tindak balas antara kumpulan 1 dengan air. Group 1 of the periodic table is a group of reactive metals. Lithium, sodium and potassium are at the top. These metals are so reactive they have to be stored under oil and need to be handled with care. Lithium is so soft it can be cut with a knife. You can see how shiny the freshly cut surface is. But leave it exposed to the air for a few seconds and it quickly begins to tarnish. It's reacting with the air. This is sodium. It's even easier to cut, and again the shiny surface soon discolours. Potassium is even softer and reacts so quickly it tarnishes immediately. Another way of comparing reactivity is to place the metals in water. Lithium floats. It reacts immediately, fizzing and skating around on the water, which is evidence that a gas is being produced. By carefully putting a tiny amount into a boiling tube, the gas can be tested with a lit splint. A squeaky pop means it's hydrogen. Universal indicator shows that at the end of the reaction, the solution is alkaline. Lithium reacts with water to form lithium hydroxide and hydrogen. So how does sodium react? Again, it floats on the water and fizzes. The gas produced is hydrogen. And the solution is alkaline. When sodium reacts with water, sodium hydroxide and hydrogen are formed. Sodium is more reactive than lithium. It's below lithium in the periodic table. Potassium is below sodium. So how would you expect potassium to behave? Potassium is definitely more reactive than sodium and lithium. It reacts immediately, and the hydrogen produced ignites on its own. Universal indicator goes blue. Potassium reacts with water to form potassium hydroxide and hydrogen. Rubidium and cesium are elements which lie below potassium in the periodic table. How would you expect rubidium and cesium to react with water? Okay, so bagaimana pula jangkaan kita untuk unsur-unsur rubidium, cesium jika bertindak balas dengan air? Okey, lagi reaktif boleh menyebabkan letupan yang sangat besar. Okey, seterusnya kita nak tengok tindak balas antara
unsur kumpulan 1 dengan gas oksigen. Okey, hari ini kita nak buat eksperimen mengkaji kereaktifan unsur kumpulan 1 bertindak balas dengan oksigen. Di sini kita ada lithium, di sini sodium, natrium, okay. Dan last sekali adalah potasium ataupun kalium, okay. Okay, permukaannya berkilat. Yes. Okey, tengok nyalaan serahan nyalaan ya. Okey, kemudian kita masukkan buka dulu kita test ni. Daripada menunjuk universal kita tahu kalau dia merah dia pH 4, hijau pH 7 dan akali dia akan warna biru. Masukkan 3 titik. Ini dia akan jadi warna biru. Okey, kalau kita tengok tu. Okey. Dia menunjukkan pH akali. Okey, yang ni adalah tindak balas unsur kumpulan 1 tadi dengan air. Okay, apabila logam alkali, contohnya tadi lithium, ada natrium, kalium, bertindak balas dengan air, so, larutan hidroksida yang bersifat alkali dan gas hidrogen akan terbentuk. Sebagai contoh, tindak balas antara lithium dengan air akan menghasilkan lithium hidroksida dan gas hidrogen. So, bila kamu ada Na, natrium, tindak balas dengan air, so, kamu akan dapat juga NaOH plus H2. Kalau K, iaitu kalium, bertindak balas dengan air, kamu akan dapat KOH dan hidrogen. Ini menunjukkan semua unsur kumpulan 1 mempunyai sifat kimia yang sama, iaitu ia akan menghasilkan lautan yang beralkali dan gas hidrogen apabila bertindak balas dengan air. Okey, video yang kedua tadi menunjukkan tindak balas kumpulan 1 dengan gas oksigen.
Okey, contohnya tindak balas antara lithium dengan gas oksigen. Gas oksigen ni yang terdapat pada balang gas tadi akan menghasilkan lithium oksida. So bila kamu ada natrium Na bertindak balas dengan oksigen O2 akan menghasilkan Na2O. Kalau K plus O2 kamu akan dapat K2O. So lithium oksida, natrium oksida, kalium oksida. Okay, seterusnya logam pepejahan yang terhasil ni iaitu lithium oksida ini dia ambil tadi dan dalam balang gas tadi ditambah dengan air. Lithium oksida ditambahkan dengan air. So bila dia tambah dengan air tadi dia akan membentuk larutan beralkali iaitu lithium hidroksida. Sama jugalah jika kamu ada natrium oksida, ada kalium oksida yang terhasil hasil daripada pembakaran. Bila kita letakkan air akan membentuk larutan yang beralkali juga. So yang ini yang diuji dengan kertas litmus merah menjadi biru dan penunjuk universal yang berwarna biru menunjukkan larutan yang terbentuk adalah alkali. Okey, seterusnya adalah tindak balas unsur kumpulan 1 dengan klorin. Video tak ditunjukkan tadi. Tapi untuk maklumat, apabila logam alkali terbakar di dalam gas klorin, pepejal putih iaitu logam klorida akan terbentuk. Okey, contohnya yang ini adalah antara natrium dengan klorin akan membentuk natrium klorida. Kalau kamu ada kalium dengan klorin akan membentuk kalium klorida. Okey, seterusnya kita nak tengok perubahan kereaktifan. Kamu dah tengok juga dia punya kereaktifan tadi daripada video. Okey, di mana sebenarnya kalium lagi reaktif daripada natrium dan lithium. Iaitu apabila menuruni kumpulan 1, kereaktifan dia semakin bertambah. Okey, kenapa kereaktifan berbeza walaupun sifat kimia dia sama? Kereaktifan ia berbeza adalah disebabkan oleh seperti yang kamu tahu, unsur kumpulan 1 mempunyai satu elektron valence. Semua ada satu elektron valence. So, kereaktifan logam alkali dalam kumpulan 1 sebenarnya dikaitkan dengan kecenderungan ataupun senangnya sesuatu atom itu menderma elektron valence. Okay, kita nak tengok penjelasan dia. Kenapa kereaktifan semakin bertambah daripada atas sampailah bawah? Yang pertama, bilangan petala yang berisi elektron bertambah apabila menuruni kumpulan 1. Hal ini menyebabkan pertambahan saiz atom. So, bilangan petala bertambah, saiz atom pun bertambah. Okay, kedudukan elektron valence terletak semakin jauh daripada nukleus atom. Okay, bila pertambahannya saiz atom, elektron valence, iaitu elektron yang berada pada petala paling luar, semakin jauh daripada nukleus. Semakin jauh. Ini menyebabkan daya tarikan antara nukleus terhadap elektron valence semakin lemah. So, antara nukleus dengan elektron valence, daya tarikan dia semakin lemah. Maka, elektron valence mudah didermakan. So, bila lemah, mudahlah elektron valence didermakan. Berbanding dengan lithium lah. Tarikan antara nukleus dengan elektron valence dia adalah kuat, menyebabkan ia sukar untuk mendermakan elektron. So, dekat sini semakin mudah untuk elektron valence didermakan, semakin reaktif untuk kumpulan 1. Okey, seterusnya pelajar perlu menjawab uji kendiri 4.4 pada muka surat 92. Seperti biasa, setiap soalan ni ada dia punya tahap penguasaan, salin tahap penguasaan ni dan kita akan bincangkan jawapan selepas pelajar siap menjawab soalan ni. Okey, terima kasih semua.